نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk Isra' dan Mi'raj bersempena pada hari Sabtu ini adalah tanggal 27 Rejab, iaitu bersamaan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi moga-moga kita dapat mengambil beberapa iktibar dan pengajaran daripada peristiwa yang agung ini. Baik, yang pertamanya bila kita menyebutkan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, ia menggambarkan kepada satu perjalanan, satu perjalanan kerohanian. Perjalanan kerohanian yang mana Allah Ta'ala memperjalankan Rasul yang paling Allah Ta'ala cintai daripada sekalian makhluk yang teragung. Allah perjalankan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan yang tidak pernah Allah perjalankan mana-mana Nabi dan Rasul sebelum daripada baginda SAW. Sebab tu perjalanan ini ada dua bentuk perjalanan. Satu perjalanan di muka bumi, satu lagi adalah perjalanan yang berada di langit. Jadi ada dua perjalanan, satu perjalanan bumi, satu perjalanan langit. Sebab itu kita lihat kalimah itu terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama Al-Isra', yang kedua Al-Mi'raj. Yang mana Al-Isra' diambil daripada perkataan Asra, yang memberi maksud berjalan di penghujung malam atau berjalan di sebahagian waktu malam. Jadi ulama' berbeza pendapat. Nabi SAW berjalan pada peristiwa Isra' ini awal malamkah, pertengahan malamkah, ataupun di penghujung malam. Jadi ada pendapat mengatakan perjalanan Nabi SAW pada peristiwa Isra' ini adalah di penghujung malam, iaitu setelah berlalunya separuh malam yang pertama. Sebab tu Nabi SAW balik itu dah menjelang subuh. Maka dia adalah perjalanan yang berada di penghujung malam, iaitu perjalanan yang Allah bawakan Nabi SAW daripada tempat yang mulia dan berkat ke tempat yang mulia dan berkat, iaitu daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sebahagian daripada waktu malam dengan menunggangi burak, dengan menunggangi burak. Dan dalam perjalanan itu berlaku peristiwa-peristiwa ghaib yang Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT. Manakala Al-Mi'raj daripada perkataan Araj, yang memberi maksud naik satu tingkatan ke satu tingkatan. Sebab tu tangga dalam bahasa Arab dipanggil Ma'raj, iaitu kita naik satu tapak sehinggalah kita sampai ke tempat yang tertinggi. Maka Mi'raj itu adalah Allah mengangkat Nabi SAW daripada langit yang pertama, daripada langit dunia, pergi ke Sidratul Muntaha, iaitu tempat yang tidak pernah dicapai makhluk
melainkan makhluk yang Allah Ta'ala redai, dan di mana disitulah tempat penghujung bagi alam. Al-Muntaha maknanya yang paling hujung daripada semua alam, persepadanan alam. Lepas daripada itu Arash, maknanya dia dah sampai kepada tahap ketinggian ada nampaknya syurga dan juga ada nampaknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi menerima pensyariatan ibadah yang teragung, yakni ibadah salat, ya. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj dari segi ta'rifannya. Baik, kemudian kita nak melihat beberapa pengajaran dan pengiktibaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini. Pertamanya, kalau kita lihat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini adalah merupakan satu hadiah dan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Iaitu sebagai satu hadiah untuk menggembirakan Nabi SAW, menghiburkan Nabi SAW, dan juga untuk menunjukkan janji Allah ke atas Rasulnya akan kemenangan ajaran baginda dan dakwah Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita lihat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ia berlaku iaitu pada tahun yang ke-10 kenabian, ya, ataupun tahun yang ke-10 kerasulan Nabi SAW, sebagai satu gantian atas dua kehilangan nikmat yang Allah ambil daripada Nabi SAW. Yang pertamanya, Allah Ta'ala wafatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan. Kemudian selang daripada beberapa bulan, 3 bulan sesudah itu, maka matinya Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi yang satu-satunya yang membela dakwah Nabi SAW dan yang paling akrab dengan baginda Nabi SAW. So Allah Ta'ala ambil dua benda yang dimiliki oleh Nabi SAW. So Allah Ta'ala gantikan dengan dua juga. Satu Isra', yang kedua adalah Mi'raj. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ke dalam kehidupan hamba-Nya, pastinya Allah Ta'ala menyediakan di sebalik ujian dan musibah itu ganjaran dan nikmat yang berganda dan lebih baik. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Insyirah, kan, Allah Ta'ala disebut inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagi setiap al-usru, setiap al-usri, satu kesulitan, Allah gantikan dengan 2 kelebihan, ya. Maknanya dekat sini nak menunjukkan pada kita dalam kehidupan kita ni sebagai seorang yang beriman, kita tak boleh lari daripada ujian. Sebab tu berkatanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Fathul Mughith, dia mengatakan bahawasanya tanda Allah Ta'ala mencintai hamba-Nya bukanlah semata-mata Allah mempermudahkan hamba-Nya untuk mentaatinya, tetapi tanda Allah mencintai hamba-Nya yang hakikinya adalah apabila apabila Allah Ta'ala menguji hamba-Nya. Bila Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita menerima ujian Allah. Sebab kalau kita nak buat ketaatan pada Allah, ujian dia tak seberat untuk kita menerima ujian Allah. Tak sama.
Kalau sekadar kita nak sembahyang malam, sekadar kita nak bersedekah, sekadar kita nak pergi tolong orang, itu tidak seberat dengan orang yang ditimpa musibah tu. Orang yang kena gempa bumi, puluh ribu mati, dengan orang yang pergi tolong, mana lagi besar ujian dia? Orang yang matilah, kehilangan nyawa keluarga dia, mungkin seluruh keluarga dia tak ada. Dengan berbanding kita yang bagi tolong tu, itu pahala dah banyak lah tu. Tapi dia yang menimpa musibah, tapi dia boleh redha, dia boleh terima, dia boleh sabar atas sekelip mata nikmat yang Allah ambil pada dia, itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW pun baginda menyatakan, asyaddan nasi balaan atau ibtilaan al-anbiya, manusia yang paling berat ujian dan musibah yang Allah bagi adalah para Nabi. Ya, kerana bila Allah Ta'ala ingin hambanya dekat dengan dirinya, atau Allah ingin mendekatkan diri kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan memberi ujian dan musibah ke atas mereka. Ini cara Allah nak hambanya dekat dengan dia, ataupun Allah dekat dengan hambanya. Allah berikan kepada kita musibah. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri, jika kamu melihat Allah Ta'ala menimpakan ujian pada 4 perkara dalam urusanmu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala mengasihimu. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memberikan ujian dan musibah pada ketaatan. Hanya kita nak taat pada Allah je, ada halangan. Kita nak tinggal benda yang Tuhan larang je, ada halangan. Elok nak berubah, kawan lama cari, kan? Jomlah, dah 5 tahun dah kau tak join, satu malam ni je, kan? Kita pun kata betul dah, 5 tahun tolak satu malam, banyak lagi pahala, dia kata. Bolehlah join satu malam ni. Berapalah sangat, semalam ni je kau kantoi, cheating day, ya, satu malam, ya, pergi dangdut. Yang lain kan kau qada lah balik 5 tahun kau buat kebaikan, kan? Ni satu malam je, mana nak boleh, mana nak sama. Boleh cover insya-Allah. Saya cakap insya-Allah, tak boleh belah tu. Baik. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana kita, Allah Ta'ala uji pada ketaatan kita, ya, bagaimana Allah Ta'ala menguji pada ketaatan kita. Yang kedua, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji pada diri kita, pada diri kita tu dalam bentuk Allah Ta'ala uji pada kesihatan, pada penyakit, pada musibah yang menimpa diri sendiri. Yang pertama tu yang menimpa agama kita, menimpa agama kita. Yang kedua menimpa diri atau jasad kita. Dan yang ketiga, apabila Allah Ta'ala menimpakan musibah pada keluarga kita, atau orang-orang yang kita kasihi, baik daripada isteri ataupun anak-anak, ataupun daripada adik-beradik, ya. Dan yang terakhir adalah Allah berikan musibah pada harta kita. Sebab tu kalau kita tengok, tak ada mana-mana Nabi dan Rasul, melainkan Allah Ta'ala uji para anbiya itu pada keluarganya, dan juga pada dirinya, dan juga kepada hartanya, ya. Sebab tu bila Khadijah dah tak ada, Nabi kehilangan sumber kewangan yang besar untuk Nabi meneruskan dakwah, ya. Sebab itulah lepas Khadijah tidak ada, dakwah Nabi menjadi lebih sulit. Sehinggalah golongan-golongan Ansar yang Allah kirimkan, mereka inilah yang banyak menginfakkan harta mereka untuk dakwah Nabi SAW. Sebab tu Allah rakamkan nama mereka dalam Quran, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan keperluan agama walaupun mereka dalam keperluan dan kesusahan, ya. Baik, itu yang pertama. Dekat sini Allah Ta'ala nak menyuruh kita supaya belajar untuk redha di atas setiap musibah, dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala di atas setiap ujian, serta meyakini
di sebalik setiap ujian dan musibah itu pasti adanya kemenangan, pasti akan adanya kesenangan, dan pasti akan adanya kebaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, Allah mulakan perjalanan Nabi ini dengan lafaz Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Kata Syekh An-Nablusi dalam kitab karangan beliau, di kitab ringkas yang beliau karang tentang pengajaran, beliau kata, kenapa Allah mulakan dengan lafaz Subhana? Pertama, nak menunjukkan perjalanan Nabi SAW ini adalah perjalanan ketuhanan. Perjalanan apa? Ketuhanan. Apa maksud perjalanan ketuhanan? Perjalanan untuk menuju mendekati Tuhan. Perjalanan untuk menuju kembali kepada Allah. Ya. Sebab itu sepanjang perjalanan Nabi SAW ini, Allah mulai dengan perkataan Subhana, yakni Subhanallah ini adalah lafaz zikir, mensucikan Allah, mentakdiskan Allah, mengagungkan Allah dan mengesakan Allah daripada sebarang sekutu dan sifat kekurangan. Maksudnya perjalanan Nabi ini perjalanan yang sentiasa ingat kepada Allah. Tak ada dalam perjalanan itu yang Nabi lalai, yang Nabi alpa, yang Nabi leka. Walaupun sedikit masa pun dalam perjalanan itu, sentiasa Nabi SAW ingat kepada Allah. Kerana apa yang Allah Ta'ala telah perlihatkan kepada Nabi SAW dalam sepanjang perjalanan itu. Maka dekat sini menunjukkan pada kita asas untuk kita kembali kepada Allah yang pertama adalah perkataan Subhana, itu maknanya tasbih. Asas dia adalah kita kena perkukuhkan tauhid, iman. Perjalanan dalam hidup kita ni, kalau nak selamat kembali kepada Allah sehingga kematian dan di akhirat, mesti kita kena perbetulkan iman. Jangan mati dalam keadaan syirik. Jangan mati dalam keadaan selain beragama Islam. Jangan mati dalam keadaan selain pada syariat Nabi SAW. Ini menunjukkan pentingnya dalam kita nak menuju kepada Allah. Bekal yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, asasnya adalah iman. Asasnya adalah iman. Sebab perkataan Subhana ini, dia merujuk kepada zikir, dia juga merujuk kepada maksud tauhid. Kita nak mensucikan Allah Ta'ala daripada sekutu, yang mengatakan ada selain pada Allah yang menguruskan sesuatu alam ni. Sebab tu bila kita tengok apa-apa, kita kata Subhanallah. Kerana kita nak katakan Allah Ta'ala saja yang urus hal ini, tidak ada selain daripada Allah yang mengaturkannya. Jadi kita perlu kepada kita perlukan kepada akidah dan tauhid yang betul. Ya. Kerana kalau kita hidup dekat dunia ni tanpa mengenal Allah, atau tanpa kita mengesakan Allah, maka hidup ni tidak ada nilai. Hidup ni tidak akan ada nilai kalau tak ada iman. Hidup ini hanya akan bernilai disebabkan kerana wujudnya iman. Iman itulah yang menjadikan kehidupan kita ini berharga. Ya, kerana iman tu asas untuk kita mengenal Allah, mengesakan Allah, dan asas untuk menjadi asbab kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita nak kenal erti pengabdian, ubudiyah kepada Allah, dia bermula daripada pengagungan Allah, mengesakan Allah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ingat pada Allah. Sebab tu nak dimulakan perkataan itu dengan perkataan tasbih. Ya. Perkataan zikir. Kerana jalan yang kedua untuk perjalanan kita menuju kembali kepada ilahi, menuju kepada Allah, kita perlukan yang kita sebut tadi perjalanan kerohanian. Selain daripada iman, kita perlukan zikir. Zikrullah, iaitu selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang zikir,
ulama membahagikan zikir ini kepada beberapa pembahagian. Dia ada disebut sebagai zikir qalbi, dia ada disebut sebagai zikir aqli, dia ada juga disebut zikir lisani ataupun hali, satu lagi juga disebut sebagai zikir rukni. So zikir ni ada 4 cabang. Yang pertama zikir qalbi. Ya, zikir qalbi. Maksudnya zikir itu datang daripada hati. Apa zikir hati? Zikir hati yang paling besar adalah ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang ingat Allah. Zikir apa makna zikir? Ingat atau sebut. Zikrun, ingat atau sebut. Biasanya kalau kita ingat orang tu, kita buat apa? Kita sebutlah. Mana abang tu mana kita ingat kat dia, sebab tu kita sebut. Ya. Sebab tu orang Arab kalau kita bawa apa benda tu, kalau kita pergi jalan-jalan kan, kita bawa oli-oli bawa balik kat orang tu, dipanggil zikrayan. Maknanya souvenir, kita tanda ingat kita dekat dia. Dia ambil pada perkataan zikir. Zikir qalbi yang paling agung ikhlas. Sebab itu perjalanan nak menuju kepada Allah, Allah bawa Nabi SAW kerana Nabi SAW adalah insan yang paling ikhlas. Amalan yang kita buat takkan boleh bawa menjadi tunggangan kita bertemu dengan Allah kalau amalan tu tak ikhlas. Banyak mana pun kalau tak ikhlas, apatah lagi sikit kalau tak ikhlas, dia seperti duit yang tidak ada nilai, duit palsu. Duit palsu. Jadi ada orang bawa balik ke akhirat duit palsu banyak. Dia ingat boleh beli syurga dengan duit palsu tu, rupanya tak boleh. Dia kena duit betul, duit yang dicetak betul, ada nombor series, tanda dia diterima kan. Maknanya duit yang betul lah, ya, bukan duit yang direka, ya. Sebab tu Allah kata wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam ayat ini Allah kata ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah agama Allah ini adalah agama yang ikhlas, agama yang suci. Sebab tu orang yang ikhlas ni dia ingat Allah, sebab dia nak buat benda ni lillahi ta'ala, dia nak buat benda ni lillahi ta'ala, dia nak buat benda ni lillahi ta'ala. Dia tak ada macam nak buat ni, jap, setelah aku buat ni famous aku ni, nampak? Maknanya dia bukan ingat Allah, dia ingat makhluk. Dia ingat makhluk sebelum dia ingat Allah. Kena buat warak sikit ni. Pasal apa? Kat surau ni banyak janda. Ini contoh lah, contoh. Macam tu. Gurau. Nampak dah ngantuk, ngusik lah sikit kan. Jadi nampak baik sikit tu orang berkenan kan. Jadi itu tidak ikhlas. Itu bukan zikir qalbi. Kemudian yang kedua, banyak lagi lah zikir qalbi tu saya sebut sebahagian. Yang kedua zikir aqli. Zikir aqli ini adalah merujuk kepada orang yang sentiasa bertafakur kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok satu benda, benda tu mengingatkan kita kepada kebesaran, keagungan Allah, maka itu adalah zikir aqli. Sebab tu kata Imam Ghazali, bertafakur sesaat lebih baik daripada orang itu beribadat selama setahun. Satu masa je, 1 minit ke 1 jam ke, lebih baik daripada dia beribadat setahun. Daripada dia ibadat setahun tu, dia tak faham apa, dia tak rasa kebesaran Allah sikit pun masa dalam ibadat tu kan. Contoh para salafus salih dulu, mereka ni zikir aqli mereka ni sangat tinggi. Seperti mana dalam riwayat Umar ibn al-Khattab ketika radhiyallahu an, ketika dia bermusafir dengan sahabat yang lain, masa tu musim panas, ya, tengah berjalan-jalan, Umar nampak ada sebatang pokok dekat tengah-tengah padang pasir ni, tengah terik panas ni, nampak pokok. Umar kata, jom kita berteduh lah bawah pokok ni. Bila berteduh, duduk bawah pokok tu,
menumpang bawah pokok tu, mereka tengok Umar menangis. Orang kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Dia kata, aku memikirkan bagaimana pokok ini hanya satu hidupan yang ada di padang yang tandus, tapi dia boleh hidup dan subur untuk meneduhkan orang-orang yang bermusafir di dalam perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka, siapakah yang telah pun menjadikan ia hidup? Maksudnya siapakah yang telah menjadikan pokok ini kekal bermanfaat, memberikan teduhan kepada orang yang bermusafir? Sedangkan dia duduk kat padang sara, mana ada orang pibu baja kat dia ke, pituang ayak kat dia ke. Dia bukan duduk dalam kebun orang. Pokok tu dia tak dimiliki, bukan dalam kebun sesiapa. Maka Umar memikirkan, bagaimanalah nasib aku pada hari akhirat? Apakah aku akan dapat seperti mana pohon yang meneduhkan aku di saat ini? Dia fikir sampai tang tu. Dia fikir, kalau pokok ni sekurang-kurangnya kat bumi ni duk jalan-jalan, Allah punya rahmat tu, Allah bagilah ada pokok sebatang dua untuk orang berteduh, walaupun tak ada siapa pergi siram pokok tu, tapi tu tanda rahmat Allah. Maknanya Umar boleh fikir benda tu, relate dengan rahmat Allah. Jadi Umar kata, apakah nanti ke akhirat aku juga antara orang yang akan dapat rahmat itu, di mana waktu ketika itu tidak ada tempat teduhan, dengan rahmat Allah saja aku perlu untuk aku diteduhkan di bawah naungan Arash. Kalau kat dunia ni tak apalah, ni ke akhirat ni. Bila mereka dengar, mereka pun menangis. Ini dipanggil zikir aqli. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, zikir aqli ni Allah sebut banyak. Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan? Lepas tu banyak lagi lah. Afalam yasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Banyak lagi Allah Ta'ala sebut tentang wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyaklah. Ya, kalau kita fikir-fikir balik, kita akan lihat betapa hebatnya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya contoh, kita tengok awan kan. Awan ni kalau dia mendung, kalau ikut hukum sains, dia berat dia lebih daripada 500 kilo. Awan ni yang menangkung air tu. Bayangkan Allah punya rahmat, benda tu tak jatuh. Logiknya kalau dia berat, jatuh lah. Oh, itu buah tangki air kat atas. Jangan buat tempat penahan, biar gantung itu. Tunggu masa je lah. Kan? Tapi benda tu tak jatuh. Allah Ta'ala bagi dia bergerak lagi. Bergerak nak hantar kat mana, nak pergi siram mana, nak pergi siram mana. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak tengok langit? Kadang-kadang langit tu merujuk kepada maksud awan. Kadang-kadang langit juga memberi maksud kepada langit lah, langit dunia ni lah. Ya? Itu zikir aqli. Ya? Zikir aqli. Ada satu lagi saya baca, apabila apa ni, kan dalam surah Waqi'ah kan Allah Ta'ala sebut, daripada pokok boleh keluar api kan. Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Tidakkah kamu melihat api yang dinyalakan oleh kamu, kata Allah. Kamukah yang mengeluarkan api daripada pokok itu, atau kami yang keluarkan? So masa, siapa saya tak ingat, ada seorang tabi'in, Hamad bin Qais, ya, masa tu dia sejuk, musim sejuk, orang pun ambil kayu api, nyala kan, keluar api. Wah, sedap lah. Panas kan? Panas masa tu. Dapatlah haba panas tu. Bila dia tengok haba panas tu, dia menangis. Kerja menangis orang dulu. Orang sekarang kerja gelap. Saya tak nama. Maknanya zikir akli kita tu kurang sikit lah. Kerja menangis. Pasal apa menangis? Orang tanya pasal apa kau menangis? Dia kata, bagaimana aku tidak menangis
Allah Ta'ala jadikan dekat dunia ini kayu api itu menjadi bahan bakaran yang mengeluarkan padanya api. Dengan api ini aku dapat mengambil manfaat. Maksudnya api itu tak menyakitkan aku, tapi memberi manfaat pada aku, sebab nak bagi haba kan. Tapi dia kata aku memikirkan apakah bahan bakaran yang dijadikan oleh Allah untuk menyalakan api neraka, melainkan jin dan manusia. Allah kata waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka tu dinyala kerana jin dan manusia yang dicampak dalam tu. Kalau tak buh jin manusia, api neraka tak menyala. Nyala lah, tapi dia tak menyala lebih kuat. Maknanya jin dengan manusia ni jadi minyak. Jadi minyak petrol. Nak bagi nyala tu lagi kuat. Ya. Sampai darah tu kita kalau duduk tu, oi sedap. Oh nasib baiklah, tak fikir lah. Dia tak fikir sampai ke situ. Kan? Itu zikir akli. Kemudian seterusnya disebut sebagai zikir lisani. Zikir lisani adalah merujuk kepada zikir ucapan kita lah. Yang kita dah baca, memuji Allah, tasbih pada Allah, apa-apa saja ucapan, baca Quran dan sebagainya. Yang ni pun perlu jugalah. Sebab itulah Nabi sebut mathalu adzakir, disebutkan dalam sebuah hadis, mathalul ladzi yadhkurullah wa man lam yadhkurillah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak berzikir pada Allah adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya orang yang setiap hari nak berzikir pun tak ada, dia tu zombie. So zombie kampung pisang. Maknanya kita tengok je dia hidup, dia mati. Jiwa dia mati, walaupun jasadnya hidup. Ya. Berbeza dengan orang yang mengingati Allah. Itu baru hakikat orang yang betul-betul hidup fizikalnya dan juga hidup spiritualnya. Ya, hidup spiritualnya. Baik. Yang terakhir adalah zikir rukni. Zikir rukni ini adalah merujuk kepada zikir dengan anggota badan. Al-arkan, anggota badan kita lah. Iaitu tangan kita tak ambil benda yang diharam, kaki kita tak pi ke tempat yang dilarang, mata kita tak tengok benda yang dilarang, telinga kita tak dengar benda yang dilarang. Yang tu zikir rukni. Yang tu pun susah. Yang tu pun susah lah. Lalu ramai tengok, lepas tu pergi tengok balik. Tu zikir rukni tak ada. Dia zikir lisannya ada, cantik, Masya Allah. Nampak? Itu zikir lisannya keluar, zikir rukni tak ada. Jadi itu pun bukannya mudah lah, bukannya senang. Ya. Baik. Kemudian kita lihat, kalau siapa yang membenarkan imannya dan dia menjadikan kehidupannya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala sebut dua benda ini membawa manusia mencapai satu kedudukan. Apa kedudukan itu? Kedudukan ubudiyah, perhambaan kepada Allah. Sebab tu dalam ayat tu Allah sebut asra bi abdi, hambanya. Allah Taala tak kata asra bi nabiyhi atau bi rasulihi, yang telah memperjalankan nabinya atau yang telah memperjalankan rasulnya. Padahal Nabi SAW masa pergi jalan, Nabi Rasul. Tapi Allah Ta'ala tak panggil perjalanan Nabi itu adalah perjalanan kerasulan, bukan perjalanan kenabian, tapi dia adalah perjalanan seorang hamba. Seorang hamba. Sebab Nabi dan Rasul itu title Allah bagi kat Nabi SAW untuk umat. Tapi di sisi Allah Ta'ala, title yang tinggi itu bukan Nabi dan Rasul. Sebab title tu Allah bagi. Para Nabi ada pangkat Nabi, ada pangkat Rasul tu, itu menunjukkan kelebihan mereka atas manusia yang lain, makhluk yang lain. Tapi antara makhluk dengan Tuhan, title tertingginya adalah
Abdullah, hamba Allah. Itulah darjat ubudiyah. Maknanya perjalanan kita nak balik jumpa Allah ni adalah perjalanan ubudiyah. Perjalanan ubudiyah. Ubudiyah ni maksudnya perjalanan perhambaan kita kepada Allah. Sebab tu kita nak kena tahu apakah yang dimaksudkan kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut tentang ubudiyah, apakah yang dimaksudkan kepada ubudiyah kepada Allah tu, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ubudiyah itu maknanya istislam, tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Maknanya perjalanan kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik, kita mesti jadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang tidak bantah, tidak ingkar. Ini sifat ubudiyah. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ada cerita perangai tabiat manusia. Ya, perangai tabiat manusia. Antaranya surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut wa kanal insanu akthara syai'in jadala. Allah kata kebanyakan manusia itu pada setiap sesuatu perkara jadala, suka bantah. Itu memang perangai manusia. Dia suka bantah, dia suka create alasan, dia suka ada-adakan sesuatu untuk menolak berbuat kebaikan. Itu perangai manusia. Jom dia fikir tak boleh kan? Dia suka bantah. Walaupun dia tahu benda tu baik untuk dia, tapi dia bantah juga. Dia cuba untuk menolak, sama ada dia menolak secara kasar ataupun dia menolak secara halus. Itu sifat jadal. Ya? Dia suka tidak taat, dia suka berbantah, dia suka berbalah. Maka itu adalah merupakan sifat jadal. Maka dia bercanggah dengan sifat ubudiyah, yang di mana Allah rakamkan dalam Quran, wa qalu sami'na wa ata'na. Sepatutnya dia kena macam tu lah. Bila disuruh kepada mereka, tidaklah mereka melainkan berkatanya orang yang beriman itu, sami'na wa ata'na, kami beriman dan kami taat. Walaupun kami tak tahu apa alasan dia, apa sebabnya, tak apalah, kami beriman, kami taat. Yang selebihnya kami serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ubudiyah itu selain daripada makna taat, tunduk dan patuh, ubudiyah juga maknanya adalah mengharapkan kasih dan redha. Itu juga disebut makna ubudiyah. Maknanya kita tidak mengharapkan melainkan redha Tuhan. Kita tidak mengharapkan melainkan daripada kasih sayang Tuhan. Sebab sifat seorang hamba, dia nak Tuhan dia sayang kat dia. Zaman kita tak adalah hamba, tapi hamba yang baik ni, dia nak Tuhan dia sayang kat dia, sampailah Tuhan dia boleh merdekakan dia. Macam kita lah, kalau nak Allah merdekakan kita daripada api neraka, kenalah Tuhan, bagi Tuhan sayang dulu. Tuhan tak sayang, lepas tu minta merdeka, banyak cantik. Tak boleh lah, nak merdeka macam mana? Tak suka aku. Kan? Macam mana Allah nak beri kemerdekaan daripada api neraka? Itu bila kita sebut tentang ubudiyah, ubudiyah itu memberi kepada maksud mereka itu adalah orang yang mencari keredaan Tuhan dan orang yang mencari kasih sayang Tuhan. Dia mengharapkan itu daripada selainnya. Yang ketiga, ubudiyah itu maknanya pergantungan ataupun sandaran. Sebab hamba ni kok mana pun dia kena bergantung kat Tuhan dia lah. Pasal dia tu milik Tuhan dia. Dia tu milik Tuhan dia.
Bukan sekadar dia kena taat, dia kena patuh, tetapi dia kena bagi Tuhan dia sayang kat dia, tapi dalam masa yang sama dia juga mestilah bergantung pada Tuhan dia. Sebab Tuhan dia bekerja untuk Tuhan dia ada bagi makan kat dia, Tuhan dia ada bagi tempat tinggal kat dia. So maknanya sifat ubudiyah ni dalam setiap urusan kita, kehidupan, apapun, kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah, sandaran kita kepada Allah Ta'ala, melebihi daripada selain Allah. Ya, kalau kita buat ibadat pun, pergantungan kita nak minta Allah terima, itu pergantungan lah, kan? Bukan kita rasa amalan kita yang boleh selamatkan kita akhirat, tak. Itu pergantungan pada amalan. Amalan tu makhluk, tapi pergantungan kepada Allah. Ya. Dan yang terakhir, sifat ubudiyah itu adalah merupakan maksud apa ni dipanggil, apa saya lupa dah istilah yang keempat tu, ulama sebut penyerahan. Bukan, tadi istilah kan, itu ketaatan. Penyerahan. Ya, penyerahan. Iaitu dia menyerahkan segala apa yang dia milik itu untuk Tuhan dia, atau dipanggil juga sebagai pembaktian. Sebab hamba ni kalau ikut hukum perhambaan, dia kerja apa pun, gaji dia Tuhan dia punya, bukan dia punya. Gaji dia Tuhan dia punya. Jadi maknanya orang yang memiliki sifat ubudiyah, dia tahu hidup dia ni Tuhan dia punya, keluarga dia Tuhan dia punya, harta dia Tuhan dia punya. So kalau Allah minta sedikit daripada apa yang dia milik tu, dia tak berkira-kira lah. Jadi bila Allah bagi anak, dia kena sumbangkan juga anak dia untuk agama. Tak bolehlah dia sumbangkan anak dia langsung, tak ada bahagian untuk agama. Agama ni sama ada dalam bentuk fardun ain ataupun dalam bentuk fardun kifayah. Sebab agama bukan dalam bentuk agama spesifik saja. Kalau dalam bab fardun kifayah pun, sebab agama kita kan syumul, merangkumi semua. Jadi sama ada secara fardun ain ataupun secara fardun kifayah, bukan tak payah. Salah satu. So mesti ada sumbangan tu. Sumbangan dari sudut bagi kebajikan, sumbangan dari sudut bagi dakwah, sumbangan dari sudut bagi ilmu, sumbangan dari sudut bagi tenaga. Adalah sumbangan-sumbangan dia tu. Ya. Sumbangan dari segi akhlak dia, sumbangan dari segi harta dia. Maka dia mesti kena ada pengorbanan ataupun pembaktian dan juga penyerahan apa yang dia milik itu untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lengkap di situ yang disebut sebagai makna ubudiyah, yang disebut pada lafaz bi'abdihi. Ya, itu adalah merupakan darjat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata dalam Quran, kalau kita rujuk surah Al-Furqan, kalau kita nak lebih detail, kita kena tengok surah Furqan lah. Dalam surah Furqan tu Allah Ta'ala ada sebut tentang sifat ibadur rahman, iaitu sifat hamba-hamba Allah ar-Rahman. Banyak sifat-sifat kat situ Allah Ta'ala sebut. Salah satu kalau kita boleh buat, maknanya kita ada peluang untuk termasuk dalam kumpulan hamba ar-Rahman. Bukan kuli Rahman, tu Rahman kawan kita. Ini hamba kepada ar-Rahman. Contohnya Allah Ta'ala sebut yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ni sentiasa dalam keadaan tidak takabur, berjalan atas muka bumi ini, baik dia sebagai khalifah, baik sebagai orang yang berkuasa, baik sebagai apa pun, dia tidak sombong, dia tak melampaui batas, dia tak berbuat kezaliman, dia tak berbuat kerosakan, ya. Dia seorang yang merendah diri dan juga tunduk kepada Tuhannya, takut pada Tuhan. Kemudian Allah sebut lagi, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau dia berurusan dengan orang-orang pendosa atau orang-orang yang lain, dia membawa mesej salam, iaitu mesej kesejahteraan. Maknanya
dia berdakwah, ya, dia berdakwah, mengajak orang untuk mengenal agama dia, ya. Kemudian Allah sebut lagi, mereka itu yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka itu menghabiskan malamnya adalah untuk sujud dan qiyam. Hanya sembahyang malam. Nak jadi hamba Allah mesti kena buat qiyamul lail, ya. Tapi qiyamul lail ni ada macam-macam, kan. Qiyam kat kedai mamak pun qiyam juga, sampai 2-3 pagi itu pun qiyam juga, kan. Qiyam tengok bola pun qiyam juga. Dia qiyam ni macam-macam lah, masuk kat sini sebab tu Allah spesifik, yabitun, menghabiskan malamnya untuk sujud dan qiyam. Tak kata itu makan ke melepak ke, itu tak masuk lah, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sifat ibadur rahman tu sentiasa memiliki perasaan takut pada Allah. Walaupun duk rajin buat amalan semua, tapi perasaan takut pada neraka Allah tu tetap ada. Sampai mereka sentiasa tak pernah alpa untuk memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka daripada api neraka. Ya. Baik. Kemudian yang seterusnya Allah kata, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat mereka juga selain daripada takut pada Allah, takut pada azab murka, mereka juga orang yang tidak bakhil dalam bersedekah dan tidak terlalu boros. Kalau boros sampai sedekah semua, dia pun tak ada benda nak makan, itu pun tak boleh lah. Itu bukan ibadur rahman, ibadur syaitan. Sebab syaitan suruh kita boros. So maknanya bila dia memberi infak, dia tidak terlalu bakhil dan dia tidak terlalu boros. Wa kana baina dzalika qawama, dia adalah seorang yang bersederhana dalam semua urusannya. Syarat nak jadi ibadur rahman kena seimbang. Tak bolehlah duduk dalam bilik, duduk semayang je, tak pergi kerja. Tak boleh, itu bukan ibadur rahman. Itu Pak Rahman. Tak boleh lah. So ibadur rahman dia kena pandai menghubungkan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau dia ambil hablum minallah saja, hablum minan nas tak ada, tu bukan ibadur rahman. Atau dia ambil hablum minan nas saja, hablum minallah tak ada, yang tu pun tak jadi juga. Dia mesti dua tali tu, satu di tangan kanannya, satu di tangan kiri dia. Barulah dia jadi ibadur rahman, ya. Kemudian ayat 68 Allah kata, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tidaklah sembah, tidaklah ia beribadat melainkan ikhlas kerana Allah. Tu ibadur rahman, ya. Dia bergantung pada Allah, ibadatnya hanya semata-mata ikhlas kepada Allah, tidak ada selain daripada Allah sebagai tujuannya. Kemudian dia tak melakukan dosa besar, dia tak bunuh orang, dia tak berzina. Maknanya walaupun Allah sebut dua contoh dosa tu, bukan berarti dua dosa tu dia tak buat, hal yang boleh buat lah, tak. Maknanya dia menjauhi dosa-dosa besar, ya. Dia tak melakukan dosa besar. Kalau terbuat dosa kecil, yang tu tak mengeluarkan kita daripada ibadur rahman. Tapi kalau buat dosa besar, confirm terkeluar lah. Tapi masih beriman lah, cuma nak jadi title hamba Allah tu tak layak lah, disqualified, ya. Tapi kalau buat dosa kecil, cuma tak menjadikan dosa kecil tu sebagai satu kelaziman dan kebiasaan, tu masih dalam grup ibadur rahman. Sebab dosa kecil yang kita buat kadang-kadang tanpa disengajakan, yang tak jadi satu kebiasaan atau budaya kelaziman, relax lah dosa kecil pun. Itu dah meremehkan dosa tu. Bila kita pandang remeh, dosa kecil tu pun dah jadi besar dah pun, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, mereka, sifat mereka ayat 70, man taba wa amana wa amila amalan salih, orang yang selalu melazimi taubat. Kalau dia buat dosa kecil pun dia melazimi taubat, istighfar,
dan wa amila amalan salihah, sentiasa dia itu berterus-terusan dalam melakukan amalan sunat. Bukan wajib saja, tapi amalan-amalan ibadat sunat tu menjadi satu kelaziman bagi dia. Betul Allah sebut amal tu 2 kali, wa amila amalan. Satu amal yang fardu, yang kedua dikuatkan amalan yang fardu tu dengan amalan yang sunat. Puasa Ramadan diikat dengan puasa sunat, zakat diikat dengan sedekah, sembahyang wajib diikat sembahyang sunat, haji diikat dengan umrah. Ya. Kalau amalan-amalan ni, kalau dia menuntut ilmu, sebarkan ilmu. Dia jadikan semua amalan dia itu berpasang supaya dia menjadi bermanfaat. Ya. Okey, kita tangguh dululah sampai situ. Nanti insya-Allah kita akan sambung untuk siri kedua minggu depan. Ya. Insya-Allah. Kau cuti minggu depan? Ha? Cuti sekolah. Oh, cuti sekolah? Tak tahulah. Kalau ada lah. Kalau ramai semua tak ada, cutilah kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.